Assalamualaikum dan hai, saya Andi Rohadatul Aina binti Harun, nombor matriks DDI 2420. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Akila binti Jamil, nombor matrik DDI 2405. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazirah binti Mahathir, nombor matrik saya DDI 2404. Pada perbincangan kali ini, kami sekumpulan akan membentangkan tentang kisah hidup salah seorang daripada para sahabat Nabi yang bernama Umar Al-Khattab. Adakah rakan-rakan mengenali siapakah Umar Al-Khattab? Mari kita lihat. Baiklah, di paparan skrin terpampang maklumat tentang biodata Umar. Umar Al-Khattab merupakan individu yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW dan berketurunan Quraisy. Beliau turut merupakan sahabat Nabi yang paling baginda sayang. Selain itu, Umar juga merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Nama sebenar Umar Al-Khattab ialah Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan pada tahun 579 Masihi, iaitu selepas 13 tahun kelahiran Nabi. Sayyidina Umar dilahirkan di kota suci Mekah dan gelaran baginya adalah Al-Faruq. Al-Faruq di sini bermaksud pemisah antara kebenaran dengan kepalsuan. Sayyidina Umar dahulunya merupakan orang bukan Islam, akan tetapi beliau mendapat hidayah dan akhirnya memasuki Islam. Sayyidina Umar masuki Islam pada tahun ke-6 selepas kerasulan Rasulullah. Di samping itu, kedudukannya dalam Islam merupakan kedudukan yang tinggi. Contohnya, jawatan yang digalaskan oleh Sayyidina Umar adalah sebagai khalifah yang kedua untuk umat Islam selepas khalifah yang pertama, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah dilantik selepas kewafatan Rasulullah adalah untuk menjamin perpaduan umat Islam agar tidak berpecah belah. Seterusnya, Sayyidina Umar wafat pada 23 Hijrah ketika berumur 63 tahun. Dan sewaktu itu juga Sayyidina Umar telah memerintah negara kira-kira 10 tahun. Baiklah, seterusnya kita semua mengetahui bahawa setiap sahabat mempunyai sifat pribadinya yang tersendiri. Begitu juga dengan Umar. Terdapat beberapa sifat pribadi yang ada dalam diri Sayyidina Umar, iaitu seorang yang tegas dan tidak gentar menegakkan agama Islam. Setiap kali ada perselisihan antara orang bukan Islam dengan orang Islam, Umar pasti menegakkan agama Islam walau apa cara sekalipun dengan didikan yang diajar oleh Rasulullah. Seperti yang kita tahu, Umar sangat menghormati Rasulullah. Oleh sebab itu, dia sangat taat akan perintah yang ada dalam agama Islam. Selain itu, sifat pribadi Sayyidina Umar yang seterusnya ialah seorang yang sangat adil. Ingin saya menceritakan kepada rakan sekalian tentang satu kisah antara Sayyidina Umar dengan hambanya. Pada suatu hari, ketika Sayyidina Umar dan hambanya bermusafir dari satu tempat untuk pergi ke Madinah, mereka menunggang seekor keldai dalam keadaan bergilir-gilir. Ketika Sayyidina Umar menunggang keldai, tugas hambanya tadi adalah untuk mengheret tali keldai dan begitu jugalah sebaliknya. Apabila destinasi mereka semakin hampir, tibalah giliran si hamba untuk menunggang keldai. Akan tetapi, si hamba tidak berasa nyaman kerana takut akan dilihat oleh orang ramai bahawa dia yang mengarahkan Sayyidina Umar untuk mengheret tali tersebut. Padahal, mereka mempunyai giliran masing-masing. Oleh itu, berkatalah si hamba, "Tidak apa tuan, tuan sahajalah yang menggunakan keldai ini. Tuan adalah yang selayaknya. Lagipun, destinasi kita semakin hampir." Selepas itu, tersentak hamba tadi apabila Sayyidina Umar menyatakan hal berikut. Dengan nada yang sangat tegas, Sayyidina Umar berkata, "Tak boleh, giliran adalah giliran. Saya kena heret dan kamu mesti duduk di atas." Berkata lagi si hamba tadi, "Tak apalah tuan, bahagian ataupun giliran saya tadi saya redha." Sayyidina Umar membalas, "Tak boleh, nanti apa kamu nak jawab di hadapan Allah? Kamu tak berlaku adil dengan hamba kamu mentang-mentang kamu Perdana Menteri?" Maka terdiamlah hamba tadi dan dia ikut sahaja arahan daripada Sayyidina Umar. Ketika ini, jawatan Sayyidina Umar merupakan khalifah ataupun Perdana Menteri. Siapalah yang berani mengingkari arahan Perdana Menteri? Di sebalik kisah ini, saya dapat simpulkan bahawa betapa adilnya Sayyidina Umar dalam sesuatu perkara, hatta perkara itu kecil di mata semua orang.
Sifat pribadi Umar yang seterusnya ialah seorang yang mengambil berat tentang hal ehwal rakyatnya. Selain itu, Umar juga seorang yang sangat kuat dan gagah. Saidina Umar terkenal dengan sifatnya yang ini kerana setiap kali pergi berburu, buruannya merupakan seekor singa. Balik sahaja dari buruan, beliau menggendong singa itu dengan sebelah tangan sahaja. Bayangkan betapa beratnya singa itu, tetapi Saidina Umar sangat-sangatlah gagah sehingga boleh menggendong dengan sebelah tangan sahaja. Justru, Saidina Umar adalah individu yang sangat menghormati Rasulullah. Apa-apa sahaja yang berkaitan Rasulullah, Saidina Umar mesti tahu, dan siapa yang berani mencederakan Rasulullah haruslah berhadapan dengan Saidina Umar terlebih dahulu. Baiklah, berikutan daripada biodata Umar Al-Khattab, terdapat info yang mengatakan dahulunya beliau merupakan orang bukan Islam. Persoalannya, bagaimanakah cara Umar Al-Khattab memasuki Islam dan apakah punca-punca yang akhirnya membuatkan dirinya memasuki Islam? Baiklah, bahagian yang seterusnya ialah detik pengislaman Umar Al-Khattab. Pada mulanya, beliau mempertahankan ajaran tradisi masyarakat Quraisy ketika baginda Nabi menyebarkan Islam. Beliau merupakan orang yang paling kuat menentang Islam. Ketika dalam perjalanan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terserempak dengan sahabat lain iaitu Nuaim bin Abdullah yang cuba menghalangnya untuk tujuan asalnya. Sahabat tersebut mengkhabarkan bahawa adiknya sendiri telah memeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Beliau pergi ke rumah adiknya dan mendapati mereka berdua, dan Khabbab bin Arad membaca surah Toha. Lalu dalam keadaan marah dan kecewa, beliau memukul adiknya sehingga bibir adiknya berdarah. Selepas memukul adiknya, Umar berkata, "Apa yang aku dengar sebentar tadi?" Adiknya Fatimah berkata, "Yang engkau dengar sebentar tadi adalah ayat daripada Al-Quran." Umar berkata lagi, "Agama apa yang membuat aku rasa sebegini? Apa yang terjadi sehingga aku merasakan sebegini rupa? Berikan ia Al-Quran kepadaku." Kemudian adiknya berkata lagi, "Tidak boleh wahai Umar, kamu kafir dan tidak boleh menyentuhnya." Lalu adiknya Fatimah menyuruh Umar untuk mandi terlebih dahulu. Sebagai balasan, beliau akan membaca secebis ayat Al-Quran kepada adiknya. Lalu beliau berasa terharu mendengar ayat Al-Quran sehingga beliau memeluk Islam pada hari tersebut. Umar pun bergegas menuju ke Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat itu. Di depan baginda dan para sahabat, beliau menyatakan bahawa dirinya sudah memeluk Islam. Begitulah caranya bagaimana Saidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam. Kesimpulannya daripada kisah pengislaman Umar dapat dijadikan teladan bagi kita. Hal ini demikian kerana sekeras manapun hati seseorang atau sebenci manapun orang terhadap Islam, jika Allah menghendaki baginya hidayah, maka hidayahlah baginya. Oleh itu, kita seharusnya bersyukur kerana telah dilahirkan dalam keluarga Islam, kerana ia merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, saya akan membicarakan tentang Saidina Umar di Madinah yang merupakan antara individu yang hijrah ke Yathrib kemudian yang dikenali sebagai Madinah kerana diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Dia merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW. Pada tahun 625 Masihi, ketika meletusnya perang Uhud, Nabi Muhammad SAW mengalami kecederaan yang teruk dan telah terjatuh ke dalam lubang. Ramai para penjuang asa yang bertahankan baginda ketika itu juga syahid. Dalam keadaan genting itu, Umar dan sahabat yang lain telah membina benteng di sekeliling baginda. Walaupun diri mereka tercedera, mereka tetap berjaya melindungi baginda dan menentang tentera Quraisy dengan beraninya. Pada tahun yang sama juga, Umar mengkahwinkan anak perempuannya Hafsah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu,
Umar telah mengusulkan rancangannya untuk menjodohkan Hafsah dengan Abu Bakar dan Uthman, namun mereka menolaknya. Perkahwinan Hafsah dengan Nabi Muhammad SAW telah meningkatkan kedudukan Umar setaraf dengan Abu Bakar. Kini, kedua-dua mereka menjadi bapa mertua baginda. Kemudian, selepas Khalifah pertama meninggal dunia, iaitu Abu Bakar pada 635 Masihi, Sayyidina Umar pula mengganti menjadi Khalifah yang kedua dalam pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Baiklah, bergerak lensa perbincangan kita yang seterusnya iaitu berkaitan tentang pelantikan menjadi Khalifah. Adakah anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan Khalifah? Khalifah merupakan ketua negara Islam ataupun boleh dikenal sebagai Perdana Menteri. Konsep bagi Khalifah adalah seperti berikut. Khalifah berasal dari perkataan Arab yang bererti pengganti, iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan memelihara kemuliaan agama Islam serta mengekalkan keharmonian dan kestabilan umat. Untuk menjadi calon-calon Khalifah perlulah mempunyai beberapa syarat, iaitu yang merdeka, beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang Islam dan sebagainya untuk mentadbir kerajaan. Walau bagaimanapun, terdapat 4 orang sahaja yang dilantik di kalangan para sahabat untuk menjadi khalifah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan akhir sekali Sayyidina Ali. Oleh yang demikian, kaedah pemilihan khalifah terbahagi kepada 4 bahagian sahaja. Kaedah yang pertama ialah musyawarah ataupun syura. Ia merupakan cadangan Sayyidina Umar dengan persetujuan ramai supaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah. Kaedah yang kedua pula ialah cadangan pertama nama oleh khalifah terdahulu, iaitu nama Sayyidina Umar disusulkan oleh Sayyidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. Manakala kaedah yang ketiga ialah pemilihan beberapa orang calon. Contohnya, 6 nama telah disusulkan daripada kalangan para sahabat dan Sayyidina Uthman bin Affan telah terpilih sebagai khalifah yang ketiga. Dan kaedah yang keempat dan terakhir ialah pencalonan sekelompok masyarakat. Kaedah ini adalah berdasarkan daripada pemilihan daripada majoriti masyarakat yang memilih Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. Untuk pengetahuan ramai, Sayyidina Ali dilantik ketika negara mengalami huru-hara yang tidak terkawal. Di samping itu, pelantikan khalifah turut mempunyai proses yang tersendiri, iaitu proses syura dan bai'ah. Bagi menjelaskan perbincangan yang lepas, ia merupakan kaedah manakala perbincangan kali ini adalah proses. Kaedah dan proses merupakan dua benda yang berbeza ya rakan-rakan. Baiklah, proses yang pertama ialah syura, yang merupakan permusyawaratan atau perundingan untuk mengambil keputusan tentang sesuatu perkara. Dan yang kemudian adalah proses bai'ah. Proses bai'ah merupakan upacara angkat sumpah atau lafaz taat setia semasa calon dilantik sebagai khalifah. Bertitik tolak daripada hal ini, Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah melalui 2 kaedah, iaitu melalui wasiat, syura dan bai'ah. Justru pada ketika itu, wasiat tersebut ditulis oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Beralih kepada pemerintahan Sayyidina Umar. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, empayar Islam berkembang dengan pesat dan banyak melakukan reformasi seperti menubuhkan 3 kawasan yang baru, ditakluki dan melantik panglima-panglima perang yang berkebolehan. Pada masa itu, juga kota Basra dan Kufah dibina semasa pemerintahan Sayyidina Umar. Dalam bidang pentadbiran, Khalifah Umar telah membentuk Majlis Syura, merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Majlis tersebut terbahagi kepada 2 majlis, iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Syura Am. Anggota terdiri daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas dan Mu'az bin Jabal. Semua perkara yang melibatkan masalah politik, keselamatan dan sosial negara yang akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Majlis syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Melalui amalan sistem syura, Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku dalam semua segi. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Selain itu, dalam pentadbiran juga, Saidina Umar telah memperbarui undang-undang pentadbiran tanah. Di Mesir, Syam dan Iraq misalnya, segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Khalifah Umar juga menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya di mana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan tersebut. Tambahan pula dalam bidang pentadbiran juga, Saidina Umar telah membahagikan wilayah-wilayah Islam agar perkembangan Islam semakin meluas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. Mereka yang dilantikkan hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. Sebagai contohnya, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Al-As, Al-Mughirah bin Syubah dan Zaid bin Sumyah. Sebelum seorang gabungan itu dilantik, mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam. Dalam bidang ekonomi pula, banyak pembaruan yang dilakukan Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. Kadar dan sistem cukai yang telah diubah. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan zimmi, iaitu orang yang bukan Islam, untuk mengetahui sama ada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum perkara ini diperbaharui. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharaan negara bertambah. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru juga dan mengadakan projek pengairan yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian. Dan dalam memajukan sistem pertanian juga, Khalifah Umar Al-Khattab telah mewujudkan terusan bagi mewujudkan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari Bandar Fustat. Di Iraq pula beliau telah membina pempangan Abu Musa yang menyambungkan sungai Dajlah Tigris dengan Bandar Basrah. Tanah juga telah dikaji selidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. Rakyat juga digalakkan untuk membuka tanah-tanah baru bagi membanyakkan hasil pertanian. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak mendapat hasil pertanian di dalamnya. Begitu juga beliau telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Sekali dalam bidang sosial, Khalifah Umar telah melakukan polisi baru untuk golongan zimmi dengan mengadakan cukai dan jizyah kepada golongan tersebut. Cukai tersebut adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Pernah suatu kali Khalifah memanggil 20 orang zimmi dari Kufah dan Basrah supaya mereka bersumpah bahawa cukai yang dikenakan ke atas mereka tidak membebankan. Taraf dan hak diberikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. Golongan zimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. Harta mereka tidak akan dirampas, malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. Memperbaharui taraf kedudukan hamba. Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. Mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa kecuali bagi orang-orang yang benar menentang Islam dalam peperangan. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga, tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam beberapa hal tertentu.
Pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. Sebagai contoh, Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. Seterusnya, dalam bidang sosial juga menggalakkan kegiatan ilmu, keilmuan dan pelajaran untuk mengembangkan pelajaran Al-Quran. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu di dalam Al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah dan sebagainya. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan Al-Quran. Berikutnya, semasa pemerintahan di bawah Saidina Umar ini, berlakunya peristiwa kemarau dan kebuluran. Kebanyakan kaum Badui meninggal akibat kelaparan dan wabak. Justru itu, bekalan makanan dan minuman turut berkurangan. Oleh yang demikian, Saidina Umar mengutuskan warkah kepada gubernur di Syria, Palestin, Iraq untuk menghulurkan bantuan. Disebabkan tindakan Saidina Umar ini, ia telah menyelamatkan rakyatnya dan dalam masa yang sama telah mengeratkan hubungan politik antara negara lain. Sejak berlakunya peristiwa pahit tersebut, beliau berjanji bahawa akan sentiasa menjaga umat Islam sehingga akhir hayatnya. Baiklah, seterusnya kami akan menceritakan tentang sumbangan yang diberikan oleh Saidina Umar sepanjang hidupnya. Yang pertama, menyusun Majlis Syura. Majlis Syura merupakan satu majlis yang dianggotai oleh ahli al-hallu wal-aqdu, iaitu golongan yang bijak menghuraikan dan membuat keputusan dalam sesuatu perkara. Ahli-ahli Majlis Syura terdiri daripada khalifah, ulama, ketua kaum muhajirin dan ansar, panglima tentera dan akhir sekali panglima tentera tinggi. Baiklah, sumbangan yang seterusnya menubuhkan Diwal Al-Jundi dan Al-Haraj. Seterusnya, menyusun undang-undang tanah negara. Dan kemudian, Saidina Umar juga turut mengisytiharkan kalender hijrah. Kalender hijrah merupakan titik permulaan pengiraan tahun Islam dan tahun hijrah. Dalam masa yang sama, beliau juga menubuhkan pasukan tentera dan askar laut. Buktinya, beliau membentuk tentera tetap dan tentera sukarela yang diberi gaji dan pakaian seragam. Selain itu, membina markas tentera di bandar utama dan membina kubu pertahanan di sempadan yang menghadap negara musuh seperti di Kufah, Fustad dan juga Basrah. Seterusnya, saya membicarakan tentang kewafatan Saidina Umar. Pada tahun 644, beliau dibunuh oleh Abu Luluwah bin Muljam ketika menunaikan haji. Pembunuhan tersebut telah dirancang dengan teliti dan ada juga yang menyatakan bahawa mereka menggunakan jemaah yang ramai supaya menjadi penghadang dan menggaburi pihak-pihak lain yang sedang khusyuk menunaikan kewajipan serta memudahkan untuk mereka melakukan pembunuhan secara licik. Abu Luluwah menyerang Umar ketika beliau sedang mengimamkan sembahyang subuh dan menikamnya dengan pisau yang bermata dua sebanyak 3 kali di belakangnya yang menyebabkan maut. Umar dibiarkan berdarah ketika cuba melarikan diri, tetapi orang di sekeliling dengan segera menangkapnya dalam usaha untuk melarikan diri. Dikabarkan dia mencederakan 12 orang lain, 6 atau 9 orang daripadanya meninggal dunia. Sebelum dia menggelar dirinya sendiri untuk membunuh diri, Umar wafat pada 3 hari kemudian pada hari Rabu 3 November 644, iaitu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Baiklah, sekian sahaja daripada kami bertiga. Setiap yang baik datang dari Allah dan setiap yang buruk datang dari kami bertiga. Terima kasih dan Assalamualaikum.